Okay, kita boleh start lah kita punya kelas kita petang ni. Okay, tadi siapa tadi group first yang nak present? Sekejap Apa? Group Syazmin. Okay. Dalam ni ada daripada ni RB 2 ke semua RB saya ni? Ada tapi sikit je. Sikit je boleh. Sebab kita orang punya komander tak bagi tahu apa-apa pun. Diam. Kenapa Bagi link ni dekat group korang. boleh. Komander korang tu ada hal sikit. Jadi dia ganti dengan komander lain. Okay. Boleh. Bagi je link ni. Sebab saya nak habiskan semua present hari ni. Korang habis present, boleh habis awal. Okay, sila. Komander, boleh saya mulakan? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam UiTM di hatiku buat komander dan rakan-rakan semua. Saya merupakan wakil untuk kumpulan 1, tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya, iaitu yang pertama ialah Akilah Nazihah binti Bahrin, Nurul Najwa binti Abi Jamar, Nur Iman Dayana binti Ismail, Fatimah binti Mazlan, Nur Shaina Suraya binti Rikifi, Nur Shazwana binti Nazlan, Naing Ise Iyaki Ramli, seterusnya Rahman bin Osman, Muhammad Haziq bin Hamdi dan terakhir sekali ialah saya, Nurul Syazin Aiman. Okey, baik. Jadi pada petang ini saya akan membentangkan rumusan yang kami dapat fahami daripada petikan video bertajuk Perlembagaan Persekutuan Isu-Isu Semasa. Okay, terima kasih Isi. Okay. Seperti yang kita tahu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dimeterai apabila Perlembagaan Persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi negara yang mentakrifkan prinsip perlembagaan dan sistem politik tanah air. Perlembagaan merupakan satu dokumen yang menjadi tonggak kepada penubuhan pembinaan pembangunan negara kita. Justru kita hendaklah mempunyai satu dokumen yang menunjukkan negara ini sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Isi boleh ke slide seterusnya? Okey, terima kasih Isi. Isu-isu lain berkenaan perlembagaan seperti agama Islam sebagai agama rasmi, kewarganegaraan, peranan yang di-Pertuan Agong, keistimewaan anak Sabah dan Sarawak serta perlembagaan dan penyatuan kaum. Untuk slide yang berikutan, iaitu berkenaan perkara 181, Perlembagaan Persekutuan berkaitan kedaulatan raja-raja iaitu hak untuk mentadbir negara perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja Negara dan kedudukan negeri juga perlu mendapat perkenan Majlis Raja-Raja iaitu perkara 70 dan 71. Untuk membina peruntukan ini melibatkan dua negeri iaitu Sabah dan Sarawak.
dan negeri ini perlu mendapatkan 2/3 majoriti dan perkenan daripada yang dipertua negeri-negeri yang melibatkan Sabah dan Sarawak. Tujuannya adalah untuk memastikan kepentingan negeri-negeri ini dijaga dengan perlembagaan khas oleh persekutuan. Kita berpindah ke slide seterusnya. Okay. Negara kita meminda perlembagaan ini. Maaf Isi, boleh slide back balik tak? Okay, thank you Isi, sorry. Minta maaf yang semua. Nervous. Okay, seterusnya negara kita meminda perlembagaan ini lebih kurang 55 kali dan melibatkan lebih 700 peruntukan perlembagaan. Perlembagaan boleh dipinda namun ada syaratnya kerana kita tidak mahu mencairkan peruntukan perlembagaan itu. 2/3 daripada peruntukan ini perlu diundi semasa bacaan kedua dan ketiga di Dewan Rakyat. Jika 2/3 daripada peruntukan ini menang, rank undang-undang iaitu cadangan akan pergi ke jawatankuasa sebuah dewan. Hal ini kerana ia melibatkan persoalan terhadap kedudukan bahasa Melayu, kedudukan khas orang-orang Melayu dan anak negeri Sabah dan Sarawak, serta sah komuniti lain seperti orang asli dan komuniti bukan Melayu. Akhir-akhir ini banyak isu berkaitan dengan perlembagaan Malaysia yang secara tidak langsung kesannya turut terasa kepada semua rakyat Malaysia, di mana kita tahu agama Islam sebagai agama rasmi dan terdapat sesetengah pihak yang menyalah tafsir seakan agama lain tidak boleh diamalkan di negara ini. Seperti yang dihujahkan oleh Prof. Syam Rahayu, persoalan ini sering menjadi perbualan dalam kalangan kita. Isi boleh berpindah ke slide seterusnya. Slide. Okey, betul. Terima kasih Isi. Seterusnya, perkara 3 dalam fasal 1 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian dalam persekutuan. Ia memberi kita peruntukan yang sangat jelas bahawa agama Islam sebagai agama rasmi di negara kita. Maknanya, majoriti negara ini beragama Islam, tetapi pada masa yang sama negara ini tidak menghalang orang bukan Islam daripada mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan formula menghormati satu sama lain. Untuk slide yang seterusnya. Okay. Salah satu rukun negara ialah keluhuran perlembagaan, iaitu berkaitan dengan hubungan etnik di mana penubuhan perlembagaan ini ialah kerana perpaduan dan kesatuan yang terjalin antara kaum dan buktinya dapat dilihat melalui persetujuan untuk membentuk perlembagaan merupakan perkara yang tidak mudah jika tiada kesatuan jiwa terhadap orang Melayu pada tahun 1963. Terdapat dua fasa, iaitu fasa pertama ialah pendudukan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan fasa yang kedua ialah Perjanjian Persekutuan Malaysia 1963. Ia merupakan sebab atau punca penyatuan antara kaum dan perlembagaan ini adalah hasil daripada perpaduan dan kesatuan antara kaum di negara ini. Untuk slide seterusnya. Sebagai contoh, peristiwa penentangan Malayan Union. Penentangan tersebut berlaku disebabkan pindahan kedaulatan Raja-Raja Melayu kepada kedaulatan Raja-Raja Inggeris. Seterusnya, orang-orang Melayu tidak bersetuju orang yang bukan Melayu diiktiraf sebagai warga negara. Dan untuk slide yang terakhir sekali, tuntasnya, perlembagaan persekutuan merupakan hasil daripada perpaduan etnik dan kaum. Prof. Syam Rahayu menekankan supaya kita menghayati dan meneliti dengan penuh perasaan kerana negara ini telah dibina atas dasar hubungan etnik yang baik demi kelangsungan kedaulatan negara Malaysia. Jadi ini adalah sedikit sebanyak yang ahli kumpulan kami dapat rumuskan untuk video yang kami tonton. Jadi itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, sebelum tu saya nak tanya satu soalan. Boleh tak? Saya nak tanya satu soalan.
Okay, okay. Sekarang ni, pada zaman sekarang ni kan, kerap kali kita nampak apa rakyat-rakyat Malaysia ni Ya. semakin menaikkan isu perkauman. Maknanya macam kalau orang Semenanjung tak boleh orang apa Sabah Borneo semua sana. Lepas tu orang Melayu tak boleh dengan orang Cina, orang Melayu tak boleh dengan orang India. Okey, apa pendapat kamu macam mana kita nak selesaikan masalah isu perkauman pada zaman sekarang? Terima kasih atas soalan tu, Komander. Ini pendapat saya sahaja. Pendapat tak semestinya betul dan tak semestinya salah. Macam kita tahu sekarang ni orang muda zaman sekarang ni sangat susah macam mana diorang tak ada jiwa yang mencintai negara, mencintai perkauman, yang ambil tahu tentang pengorbanan wira-wira dahulu. Jadi apa yang saya dapat lihat, saya dapat rumuskan tentang soalan komander tadi ialah mungkin kita golongan seperti kita inilah yang akan menyebarkan dalam media sosial, sebab media sosial dekat dengan kita kan, tentang kebaikan merapatkan silaturahim dengan kaum-kaum lain. Macam kita bagi tahu kalau kita rapat dengan kaum Cina contohnya, kita boleh belajar bahasa Cina, ataupun kita boleh belajar macam mana cara orang anak-anak Cina belajar, sebab cara belajar seseorang kan berbeza kan. Jadi itulah pendapat saya, kita ni, kita yang perlu memain peranan untuk buka mata orang lain, untuk memberi kesedaran kepada orang lain dengan memberi awareness. Saya tak sure dalam bahasa Melayu dia apa, maaf. Dalam media sosial. Itu je pendapat saya. Terima kasih. Okey, jawapan yang solid. Okey, terima kasih. Okey, jangan lupa nanti ketua kumpulan listkan nama tu, lepas tu send dekat email Cik Wan. Okay, sure. Nombor ID pelajar nak ke? Boleh juga. Okay. Jadi itu saja dulu. Itu saja. Okey, grup grup seterusnya siapa pula yang nak present? Present awal boleh habis awal Google Meet ni. Siapa yang angkat tangan ni? Jom. Muhammad Aiman, nak present Ya, Komander, sekejap, sabar ya. Boleh. Tunggu slide ya. Ni ya. Okay. Sekejap yang mana nak tunggu slide ya. Boleh. Mana ready yang mana kita orang next lah lepas group ni. Boleh pula. Hilang pula slide. Tak, dia nak tunggu terlambat sikit. Okay, next group. Ada mana-mana yang nak present? Korang present awal, boleh habis awal. Serius tak tipu. Tak apa Komander, dah siap Komander. Dah siap pula? Pula dah. Boleh. Dah ready Jangan Komander. Mesti faham bilik. Ya Allah. Alright.
Saya mula, Komander. Boleh. Okay, Assalamualaikum kepada Komander dan rakan-rakan sekalian. Pada petang ni, saya akan membentangkan Perlembagaan Persekutuan Isu-Isu Semasa. Kumpulan saya terdiri pada Ahmad Sufi bin Maznan, Aiman Takif bin Saiful Jeffrey, Misha Sazwina binti Muhammad Syarizal, Putri Masina binti Muhammad Khalid, Noh Huda Adriana binti Ismail Zamri, Noh Alia Syakira binti Saiful Rizan, Noh Syafiqah binti Muhammad, Rahmatia binti Ahmad, Fatim Fatihah binti Alisa dan saya sendiri Muhammad Aiman bin Ma'rufi. Okay, next slide. Okay, perlembagaan. Apa itu perlembagaan? Okay, definisi untuk perlembagaan ialah satu dokumen untuk melembagakan dan menginstitusikan negara ini sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Tiga badan yang bertanggungjawab dalam perlembagaan negara kita ialah Badan Perundangan, Badan Pelaksana dan Badan Kehakiman. Next. Okay. Kepentingan perlembagaan. Kenapa pentingnya perlembagaan ini ialah untuk menentukan bagaimana negara ini ditadbir urus dengan meletakkan perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi negara dan menjadi rujukan apabila setiap badan perundangan ingin membuat undang-undang. Selain itu, menjadikan rujukan kepada semua peringkat pentadbiran negara sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat persekutuan. Ia hendaklah sentiasa mentaati dan memastikan setiap tindakan pihak eksekutif dan pihak kerajaan atau bukan kerajaan mengikut segala peruntukan yang disediakan oleh perlembagaan. Dan perlembagaan menjadi sumber perjanjian di antara mereka yang membentuk negara ini menjadi rujukan dalam membuat segala tindakan yang berkaitan dengan pentadbiran negara. Okey, seterusnya. Implikasinya. Implikasi sekiranya tiada perlembagaan. Suasana di dalam sesebuah negara akan menjadi huru-hara kerana tiada bahan atau sumber rujukan utama apabila membuat sesuatu yang berkaitan dengan pentadbiran. Selain itu, tiada penyelesaian terhadap sesuatu perkara kerana tiadanya sebuah undang-undang tertinggi yang mengakibatkan negara berada dalam status tidak merdeka ataupun tidak berdaulat. Seterusnya. Pemindahan peruntukan perlembagaan. Perkara 159 dan 161E, perlembagaan persekutuan boleh dipindah melalui 4 cara iaitu perkara 159 memerlukan majoriti mudah ahli parlimen, memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen, memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen dan perkenan majlis raja-raja. Perkara 161E pula memerlukan sokongan majoriti 2/3 ahli majlis parlimen persetujuan yang di Pertua Negeri Sabah dan di Pertua Negeri Sarawak. Next. Kaedah pindaan perlembagaan. Undang-undang dibahaskan dalam beberapa peringkat iaitu pertama, bacaan pertama, sesuatu orang undang-undang yang hendak dipindah perlu dibahas di Dewan Parlimen terlebih dahulu. Bacaan kedua, setelah lulus, pembahasan dijalankan dan harus mendapat 2/3 undian untuk lulus untuk ke peringkat yang seterusnya. Peringkat jawatan kuasa, cadangan undang-undang itu dibahaskan lebih terperinci. Bacaan ketiga, setelah dibahaskan, rang undang-undang yang telah diluluskan adalah mengikut peruntukan perlembagaan dengan lebih daripada 2/3 majoriti ahli Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Akhir sekali, rang undang-undang dihantarkan kepada Yang di-Pertua Agong untuk diperkenalkan. Seterusnya. Kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan dan kebebasan agama lain untuk mengamalkan agama masing-masing. Tiga perkara penting tentang kedudukan Islam dan kebebasan menganut dan mengamalkan agama iaitu perkara 3 dalam fasa 1. Islam adalah agama bagi persekutuan tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana bahagian persekutuan. Perkara 11, setiap orang berhak untuk menganut agama masing-masing kerana ini adalah sebahagian daripada hak asasi dan jaminan terhadap kebebasan beragama tetapi tidak boleh mengembangkan kepercayaan lain dalam kalangan orang Islam. Prinsip ideologi falsafah negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Seterusnya. Next. Kewarganegaraan. Pertama, kewarganegaraan merupakan satu anugerah kerana ia merupakan perkara yang amat penting untuk kita sebagai manusia yang hidup dalam dunia bangsa zaman sekarang.
Salah satu bukti untuk menunjukkan bahawa kita adalah warga negara Malaysia ialah melalui kad pengenalan seperti identiti kita. Next. Seperti yang kita semua maklum, terdapat sesetengah orang yang sanggup membeli kad pengenalan kerana ingin mendapatkan kewargaan. Tidak semua orang mempunyai kelebihan seperti kita yang dilahirkan mempunyai warga negara. Sebagai contoh, di negara Sabah terdapat banyak isu di mana mereka tidak mempunyai kewarganegaraan kerana perkahwinan ibu bapa tidak didaftar ataupun mereka tidak mempunyai kewarganegaraan kerana perkahwinan ibu bapa yang tidak didaftar, mereka tidak mengetahui asal usul dan sebagainya. Maka jelaslah bahawa kewarganegaraan itu adalah sesuatu yang amat penting. Sebelum kemerdekaan terdapat dua istilah untuk kita mengetahui identiti kita, iaitu kerakyatan dan juga kewarganegaraan. Kerakyatan adalah tempat di mana kita dilahirkan. Sebagai contoh, jika seorang itu berasal dari negeri Kelantan, maka dia adalah orang Kelantan, tapi dalam konteks sebuah negara persekutuan, dia adalah warga negara Malaysia. Malaysia termasuk dari negeri Perlis sehinggalah Sabah. Jika seseorang itu lahir di mana-mana negeri, dia tetap akan dikenalkan sebagai warga negara Malaysia kerana tempat tempat mereka dilahirkan itu adalah di Malaysia. Okey, sekejap. Next. Sebelum tu. Okey. Cara untuk menjadi warga negara mengikut perlembagaan. Pertama, seseorang itu boleh mendapat hak sebagai warga negara melalui operasi undang-undang. Jika seseorang itu berasal dari tanah Melayu, maka secara langsung mereka akan menjadi warga negara Malaysia disebabkan oleh operasi undang-undang yang telah ditentukan dan ditetapkan. Pendaftaran. Pendaftaran boleh diperolehi oleh anak, isteri ataupun anak angkat. Sebagai contoh, seseorang warga negara Malaysia lelaki berkahwin dengan wanita asing, maka isterinya itu boleh menjadi warga negara dengan mendaftarkannya kerana wujudnya perkahwinan mereka. Selain itu, anak yang dilahirkan oleh salah seorang warga negara Malaysia, contohnya wanita Malaysia berkahwin dengan lelaki asing dan wanita itu mempunyai anak, anak itu hendaklah didaftarkan menjadi warga negara. Seterusnya ialah naturalisasi. Naturalisasi ialah seseorang yang datang dari negara lain, sebagai contoh Jepun, dan dia suka menetap di negara Malaysia dan juga telah lama menetap di negara Malaysia serta berumur 1 tahun ke atas, lalu mengisi moral dan ingin menjadi warga negara Malaysia. Kedua-dua kategori pendaftaran dan naturalisasi hendaklah mengangkat sumpah taat setia dan sekurang-kurangnya mereka hendaklah mengetahui bahasa Melayu serta menumpahkan sepenuh taat setia kepada Malaysia. Next. Okey, yang di-Pertuan Agong. Siapakah yang di-Pertuan Agong? Okey. Baginda adalah salah seorang sultan dari 9 negeri di Malaysia. Baginda dipilih melalui istilah elect, pemilihan oleh Raja-Raja Melayu. Pertukaran YDPA setiap 5 tahun sekali. Okey, peranan ataupun fungsi yang di-Pertuan Agong terdiri pada menjadi ketua kepada peringkat persekutuan. Tahta raja terdiri daripada 9 di negeri Melayu dan 1 pada peringkat persekutuan bersamaan jumlah 10 tahta raja. Okey, untuk Badan Keselamatan, YDPA bertanggungjawab menjadi perintah tertinggi Angkatan Tentera. Perkara 41, mengetahui tentera jika perlu, menguruskan urusan ketenteraan. Perkara 140, melantik polis negara. Okey, yang seterusnya hal keadilan. YDPA berperanan untuk memberi pengampunan dalam perkara 42 perlembagaan. Kuasa turun-temurun tradisi yang diwarisi institusi beraja. Okey, seterusnya geografi negara. Pengubahan sepadan hendaklah dilaporkan kepada raja. Badan Perundangan, perkara 44. YDPA sebahagian daripada parlimen yang ditugaskan untuk memberi titah. Jika negara berada dalam keadaan darurat, YDPA dibenarkan untuk membuat undang-undang. Untuk dalam badan kehakiman, Agung akan melantik hakim mengikut nasihat yang diberikan dan baginda juga akan memecat, baginda juga boleh memecat hakim. Dalam badan eksekutif, baginda berkuasa. Eksekutif terletak pada hak YDPA tetapi dilaksanakan oleh pihak eksekutif. Biasanya di bawah surat rasmi terdapat ayat saya yang menurut perintah.
YDPA akan melantik ahli Suruhanjaya, melantik ketua SPR yang dipercayai. Okay, next. Okay, seterusnya ialah hak keistimewaan orang Sabah dan Sarawak. Hak kepentingan yang ada pada orang Melayu ada juga pada anak Sabah dan Sarawak. Ini kerana kedudukan anak Sabah dan Sarawak punya sama taraf bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang Melayu di Semenanjung. Ini terjadi kerana pemimpin-pemimpin di negeri Sabah dan Sarawak pada waktu dahulu berfikir sehabis mungkin demi anak negeri mereka supaya hak keistimewaan mereka dijaga dan dijamin kedudukannya di dalam perlembagaan. Jika perkara ini tidak diambil berat, mereka tidak akan bersetuju untuk membentuk Malaysia. Oleh itu, kita haruslah memastikan bahawa segala kedudukan yang orang Melayu dapati semestinya anak negeri Sabah dan Sarawak mendapat perkara yang sama juga agar ia dapat melahirkan suasana aman dan harmoni di dalam negara kita. Okay, next. Okay, hubungan etnik, komuniti dan masyarakat. Semangat perpaduan antara orang Melayu dan kaum lain. Pengorbanan orang Melayu bersetuju mahu memberikan kaum lain yang lahir di tanah Melayu sebelum merdeka kewarganegaraan walaupun perkara yang paling penting dalam terbinanya sebuah negara dengan perkara tersebut jugalah terbinanya negara Malaysia melalui kesatuan dan perpaduan antara kaum. Perpaduan ini terbukti apabila kita bersetuju untuk membentuk perlembagaan persekutuan melalui besarnya jiwa orang-orang tanah Melayu, pemimpin-pemimpin peringkat persekutuan serta Sabah dan Sarawak untuk membentuk sebuah negara yang bernama Malaysia pada tahun 1963. Ianya telah melalui dua fasa iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan Perjanjian Persekutuan Malaysia 1963. Kedua-dua ini menunjukkan penyatuan bangsa, penyatuan antara kaum. Next. Okay, untuk akhir sekali ialah rumusan. Perlembagaan persekutuan ini wujud adalah kerana hasil daripada perpaduan antara semua kaum yang mahukan perdamaian dan secara natijah juga adalah untuk menggalakkan perpaduan antara kaum agar tidak berlakunya persengketaan. Agama Islam juga merupakan agama rasmi persekutuan, namun kebebasan beragama dapat diamalkan oleh semua kaum tanpa paksaan kerana ia telah tertakluk di dalam perlembagaan dan ia sepatutnya tidak menjadi perbalahan jika mendalami setiap perkara yang telah dikandungkan di dalam perlembagaan. Okay, itu saja info yang kami dapat daripada video yang telah kami tonton. Okey, saya ada satu soalan. Boleh dengar suara saya? Dengar. Berkenaan dengan isu perkauman juga. Sekarang ni tengah hangat dengan isu perkauman. So, saya nak tahu dari segi individu dan masyarakat, bagaimana cara-cara mereka mengatasi isu perkauman ni dari segi individu dan masyarakat. Individu dan masyarakat pada pendapat saya, untuk individu saya rasa kita secara peribadinya saya dulu tak adalah macam mencintai sangat negara ni tau. Tapi selepas saya membaca novel Lieutenant Adnan, saya macam lebih mendalami apa itu, macam mana susahnya nak mendapatkan kemerdekaan, betapa susah payahnya askar-askar dulu untuk tahankan negara kita kan. So bagi saya tanggungjawab setiap individu lah untuk belajar sendiri dan memupuk tanggungjawab dalam diri sendiri, nationalism dalam diri mereka. Tak kisahlah daripada mana, daripada video ke ataupun buku, novel, asalkan mereka dapat tahu bagaimana Malaysia ni terbentuk, betapa susahnya nenek moyang kita dulu nak tahankan Malaysia ni, untuk membentuk Malaysia. Okey, untuk masyarakat pula, apa yang saya boleh cakap ialah kita jangan mudah terpengaruh dengan budaya barat, ataupun lebih senang kita Korea lah. Kerana anak muda sekarang ni lebih kepada cenderung nak jadikan diri mereka ke arah sana tau. So apa kurangnya kalau kita
belajar pasal kaum sendiri di Malaysia ni. Kita dapat banyak kaum yang kita ada kat Malaysia ni. Ada kaum Cina, India, Kadazan, semualah banyak lah. So apa yang saya cakap, masyarakat ni kena terima dulu kaum yang berada di negara kita dulu, baru kita terima kaum di negara luar. Okay, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih. Okey, tu grup yang kedua yang telah buat presentation. Jangan lupa list nama dengan nombor matrik hantar dekat dekat Cik Wan . Email ada dekat dalam chat box tu. Okey. Untuk grup yang ketiga. Grup yang ketiga untuk present. Siapa tu? Angkat tangan. Patrick angkat tangan. Saya komander, saya. Oh. Ilham. Okey, Zairul. Siapa Okay. nak present dulu ni? Siapa yang suara tadi? Afif Ilham Komander. Okey, Afif Ilham. Saya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan memberitakan tentang perlembagaan persekutuan. Di grup saya terdiri daripada Nurjana Atira, Nurjana Zulkifli, Syakila, Suhaida, Rahmah, Malia, Zahrul Afiq, Faizwan dan Suhaida. So, next di pengenalan slow dengar komander? Boleh tapi tak. Di pengenalan. Okey, untuk pengenalan, Perlembagaan Persekutuan merupakan satu set undang-undang tertinggi bagi negara Malaysia. Ia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan tahun 1957. Perlembagaan Persekutuan telah diguna pakai sejak Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 1957. Ia mempunyai sebanyak 183 perkara, undang-undang negeri yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan secara automatik akan terbatal. Ia digubah di Parlimen dengan 3 kali perdebatan. Sesuatu perlembagaan atau akta akan dikira apabila mendapat sokongan 2/3 dari untuk latar belakang. Perlembagaan merupakan undang-undang tubuh atau asas sesebuah kerajaan yang penting. Line awak sangkut-sangkut ni.
Hari Merdeka, iaitu 31 Ogos 1957 sebagai perlembagaan kerajaan, hak-hak rakyat, kerohanian dan keanggotaan Allah. Daripada ahli kumpulan dia, ada nak tolong dia. Line tu macam sangkut-sangkut je. Ada yang nak tolong present dia? Kesian pula line dia. Dengan tak dengar je suara ni. Oh, gambar sekat tu. Siapa kumpulan dia? Ada tak yang nak tolong presentkan? Tak ada Tak ada yang Hafiz tu. Korang satu kumpulan ke ni? Kesian tu. Tak ada muka dia. Assalamualaikum. Sorry Komander. Saya satu kumpulan dengan Afil. Tak apa. Tolonglah dia. Saya ganti dia. Boleh. Okay. Sekejap. Okey, latar belakang. Perlembagaan merupakan undang-undang tubuh atau asas sesebuah kerajaan yang penting untuk melicinkan pemerintahan atau pentadbiran sesebuah negara. Perlembagaan pertama kali diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada Hari Merdeka iaitu 31 Ogos 1957. Berikutnya, diperkenalkan sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta hak dan tanggungjawab mereka. Secara amnya, bagi sesebuah negara, perlembagaan melambangkan nilai-nilai kebangsaan yang diutamakan dalam negara. Dengan ini, negara yang mengutamakan nilai kerohanian dan keagamaan akan memuatkan perkara berkenaan agama di dalam perlembagaan. Terdapat dua jenis perlembagaan iaitu perlembagaan bertulis dan perlembagaan bukan bertulis. Perlembagaan bertulis merupakan perlembagaan yang telah diluluskan oleh badan yang bertanggungjawab dalam satu dokumen. Peranan raja dalam perlembagaan persekutuan. Majlis Raja-Raja bukan sahaja agung tetapi unik kerana majlis ini merupakan satu-satunya institusi yang sedemikian rupa wujud di dunia dan pada masa kini. Apabila negara mencapai kemerdekaan, penubuhan Majlis Raja-Raja telah dikanunkan mengikut perkara 38 Perlembagaan Persekutuan. Fungsi dan tugas-tugasnya mengikut jadual kelima Perlembagaan Persekutuan adalah seperti berikut. Yang pertama, memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong bagi persekutuan mengikut peruntukan-peruntukan jadual ketiga. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Mempersetujui atau tidak mempersetujui apa-apa undang-undang dan membuat atau memberi nasihat mengenai apa-apa pelantikan yang menurut perlembagaan ini memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja atau yang dikehendaki dibuat oleh atau selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Melantik anggota-anggota Mahkamah Khas di bawah Pasal 1 Perkara 182 dan akhir sekali memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum atau meremehkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman di bawah Pasal 12 Perkara 42. Pindaan Perlembagaan Persekutuan boleh pindah ataupun tidak. Pindaan Perlembagaan Persekutuan mungkin berlaku. Pendapat lain pula mengatakan bahawa pindaan tidak mungkin berlaku kerana kerajaan tidak mempunyai majoriti 2/3. Atas beberapa sebab, perlembagaan moden membenarkan ia dipinda. Perlembagaan menyediakan peruntukan khas berkaitan proses pindaan melalui perbahasan dan keputusan parlimen. Di sinilah timbulnya syarat majoriti 2/3.
Perlembagaan yang boleh dipinda melalui majoriti mudah dan semua peruntukan lain hanya boleh dipinda sekiranya cadangan pindaan diluluskan dengan sokongan majoriti 2/3 di kedua-dua majlis parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara pada bacaan kedua dan ketiga 159, 3 dan 4. Pindaan peruntukan berkaitan institusi beraja dan beberapa peruntukan asas perlembagaan termasuk kewarganegaraan, bahasa Melayu dan kedudukan negeri berkehendakan majoriti 2/3 dan perkenan Majlis Raja-Raja 1595 serta 384. Bagi Sabah dan Sarawak, pindaan yang membabitkan negeri-negeri itu hanya boleh dibuat apabila memenuhi syarat majoriti 2/3 dan perkenan yang di-Pertua Negeri masing-masing 161E. Next. Perlembagaan persekutuan berkaitan isu agama. Sejak kebelakangan ini, Malaysia sering digemparkan dengan isu pertukaran agama sama ada yang melibatkan permohonan masuk Islam atau keluar Islam. Isu agama merupakan isu sensitif yang sering menjadi perdebatan di kalangan masyarakat pada masa kini. Di dalam perlembagaan persekutuan ada menyatakan bahawa setiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agama masing-masing. Walau bagaimanapun, apabila ia melibatkan isu agama dalam masyarakat di Malaysia, satu pertimbangan yang bijaksana dan teliti perlu dilaksanakan bagi mengelakkan perbalahan agama berlaku. Sebagai contoh, kes Lina Joy yang ingin menukarkan agamanya dari Islam kepada Kristian. Terdapat perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan peguam bela dan pihak mahkamah. Ini kerana pihak peguam bela telah mengutarakan perkara 11 iaitu kebebasan beragama. Walau bagaimanapun, pihak mahkamah telah mengutarakan hujah berdasarkan perkara 11(4) iaitu Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Hal ini menunjukkan bahawa status keutamaan agama Islam tidak boleh dipertikaikan lagi. Ia merupakan satu cabaran yang besar bagi pihak kerajaan untuk mendaulatkan perlembagaan yang ada bagi menyatupadukan hubungan antara rakyat. Oleh kerana terdapat banyak perkara-perkara yang berbangkit, pihak kerajaan sentiasa meneliti perlembagaan bagi memastikan ia bersesuaian dengan masyarakat selain mencari jalan untuk meningkatkan keharmonian dalam kalangan masyarakat di negara ini. Hal ini juga telah memaksa pihak kerajaan untuk meminda akta-akta yang terdapat dalam perlembagaan bagi disesuaikan untuk setiap kaum agar tiada lagi pencanggahan yang berlaku. Next. Kesimpulannya, jelaslah Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, sistem politik dan pentadbiran negara di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permuafakatan sosial dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh pelbagai pihak pada ketika itu. Dengan isu yang telah berlaku di Malaysia, jelaslah bahawa Perlembagaan Malaysia menjadi satu titik panduan dalam mengatasi masalah ini. Oleh itu, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Okey, di mana yang berlaku sekarang kan? Ramai rakyat Malaysia tahu apa itu perlembagaan. Jadi, macam mana kita sebagai individu atau sebagai rakyat Malaysia itu sendiri, kita nak dedahkan bahawa perlembagaan negara Malaysia ni merupakan satu tunjang yang macam mana slide awak cakap tadi, tunjang untuk menyatupadukan sesama kaum. Adakah patut perlembagaan ini didedahkan pada peringkat lebih awal ataupun hanya golongan-golongan yang berusia ataupun golongan yang sedang belajar sahaja perlu mengetahui pasal perlembagaan ini? Uraikan pendapat anda. Okay, terima kasih atas soalan tersebut. Daripada pendapat saya, perlembagaan ini perlu diberikan pendedahan kepada pada peringkat awal sejak diorang sejak di bangku sekolah rendah lagi agar diorang dapat mengamalkan perlembagaan persekutuan ini dengan baik dan tidak akan berlaku lagi perkauman di antara kaum. Jadi itu saja. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Okey, untuk grup sama-sama. Yang grup seterusnya untuk present. Siapa tadi grup?
Azrul Zakwan. Nak present? Saya. Boleh. Siap. Jangan nak suruh minta buka slide. Azrul, awak duduk kat tepi kipas ke? Sekejap. Dah tutup. Okay. Boleh mula ke? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, saya mewakili kepulauan saya akan membentangkan tentang perlembagaan persekutuan dan isu-isu semasa. So, nama ahli Azrul Nazrin bin Azhan, Muhammad Syafiq Akram bin Ahmad Sabri, Azrul Zakwan bin Muhammad Zaki, Hajiman Daniel bin Amiruddin, Muhammad Syami Aziz bin Muhammad Anzi, Muhammad Amir Safi bin Muhammad Faisal, Muhammad Irfan bin Rosli, Muhammad Ryan bin Boy Saidi dan terakhir Rafiki bin Muhammad Khairul Asmawi. Next slide. Sekejap Okey, Perlembagaan Malaysia. Okey, so apakah Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan adalah kumpulan undang-undang yang digunakan untuk pentadbiran negara. Okey, maka dalam perlembagaan itu kita dapati kuasa yang dapat diberikan pada kerajaan, badan-badan kerajaan tersebut. Okey, kita akan kupaskan secara detail bagaimana Malaysia, Perlembagaan Malaysia. Negara kita ada 3 komponen, iaitu yang terdiri daripada badan perundangan dipanggil legislatif, badan pelaksana eksekutif dan badan kehakiman judisiari, dan diberikan kuasa. Maknanya tiga komponen ini diberi kuasa yang berbeza. Badan kehakiman, institusi perundangan dan institusi eksekutif telah dibentuk dan diberikan kuasa serta dihadkan kuasanya. So maknanya tiga komponen ini telah dihadkan kuasa dia. Macam YDPA kita sendiri pun ada kuasa, walaupun dia ada kuasa tapi dia ada limitation dia. Bukan sewenang-wenangnya menggunakan kuasa dia 100% terhadap kuasa dia. Kita juga ada Federal Constitution yang di mana kita boleh tahu apa hak kita sebagai rakyat, mana kerajaan, apa yang kerajaan boleh lakukan dan tidak boleh dilakukan. Kita mengamalkan dan Federal Constitution ni kita boleh baca je ni Federal Constitution. So kita boleh expose, kita boleh tahu apa hak kita. Dalam artikel 11 tu kita boleh tahu apa hak asasi kita sebagai contoh hak beragama dan sebagainya. So secara konklusi, perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi negara dan menjadi sumber perjanjian, dan perlembagaan menjadi panduan kepada pentadbiran negara. Okey, next ialah apa pindaan perlembagaan. Okey. Pindaan perlembagaan adalah perubahan di dalam perlembagaan atau pengubahan sesuatu perkara di dalam negara. Dibuat oleh Parlimen, mempunyai 3 komponen, iaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara dan di-Pertuan Agong, dan hendaklah melalui kelulusan dari 2 dewan tersebut, iaitu Dewan Negara dan Dewan
Dewan Rakyat. Okey. Dan ada peruntukan tersebut yang mempunyai syarat untuk mendapatkan berkenaan persetujuan melalui raja-raja dahulu. So proses ini memerlukan persetujuan raja. Okey, untuk pindaan perlembagaan dibuat perlulah ada persetujuan oleh parlimen. Sama ada simple majority, 2/3 majority, dan yang ketiga melibatkan majlis raja-raja, iaitu ada hal-hal yang perlu mendapat berkenan persetujuan majlis raja-raja. So ada untuk membuat undang-undang, iaitu sebelum dipanggil run undang-undang untuk menjadi undang-undang. Okay. Untuk jadi sebelum tu kita akan panggil run undang-undang. Untuk menjadi undang-undang dia ada banyak proses yang perlu lalui. Okey. Yang next ialah sesi kedua, iaitu isu-isu semasa, iaitu agama Islam secara agama rasmi. Okey. Kedudukan agama Islam dalam persekutuan perlembagaan dan kebebasan untuk mengamalkan agama masing-masing amatlah dititik beratkan. So, okey. Di dalam perlembagaan persekutuan perkara 3 dinyatakan bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Dalam kunci untuk agama Islam ialah maknanya kita boleh mengamalkan agama masing-masing, tapi secara yang pentingnya ialah aman dan damai. Maknanya tiada kontroversi yang boleh mencetuskan ketidakharmonian dalam negara. Okey. Dalam konteks ini kita boleh memahami bahawa Islam adalah agama yang diamalkan di negara ini, tetapi agama lain juga boleh diamalkan selagi tidak berlawanan dengan mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan keselamatan awan, kesihatan awan atau prinsip moral. Selain itu, perkara 11 pasal 1 juga menyatakan tiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertaluk kepada pasal 4 mengembangkannya. Pasal 4 menjelaskan bahawa undang-undang negeri dan berkenaan dengan wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Undang-undang persekutuan boleh mengawal atau menyekat perkembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang-orang yang menganuti agama Islam. Okay. Next topik ialah peranan YDPA. Malaysia adalah negara persekutuan di mana YDPA akan dipilih melalui majlis raja-raja dan ditukar setiap tempoh 5 tahun. YDPA adalah ketua utama negara dan lamban kepada negara Malaysia. Okey. Kita betapa pentingnya YDPA untuk keselamatan negara. Pemerintah tertinggi akantan tentera. Baginda akan mengetuai tentera apabila keadaan memerlukan. Baginda juga melantik ketua polis negara, 2 institusi utama Malaysia, Angkatan Tentera dan juga Angkatan Polis berhubung rapat dengan YDPA. YDPA juga berkaitan dengan perundangan, sektor perundangan kerana ia mampu memberi pengampunan kepada rakyat. Okey. Contohnya perubahan peta dan perseperanan negeri haruslah daripada raja juga. YDPA sebahagian daripada parlimen dan akan memanggil sesi untuk parlimen bersidang untuk memberi kisah. Dalam keadaan darurat, YDPA juga mampu membuat undang-undang. YDPA juga mampu untuk melantik dan memecat hakim berdasarkan nasihat yang diterima. So, okey, itu adalah kuasa YDPA. Next ialah keistimewaan anak Sabah dan Sarawak. Ini adalah satu peruntukan istimewa yang diberikan kepada negeri-negeri Sabah dan Sarawak tentang pindaan perlembagaan apabila mahu meminda peruntukan. Ia hendaklah membuat 2/3 majoriti dan perkenan daripada kuasa tuan yang terutama TYT. Okay. Yang dipertua negeri bagi negeri-negeri Sarawak dan Sabah perlulah memberi perkenan sekiranya pindaan kepada perlembagaan itu melibatkan negeri-negeri Sabah dan Sarawak, kecuali pindaan itu melibatkan proses integrasi antara Semenanjung Tanah Melaju dengan negeri-negeri Sabah dan Sarawak yang diberikan satu ruang untuk parlimen membuat pindaan untuk menggalakkan integrasi.
Ini menunjukkan bahawa betapa istimewa anak Sabah dan Sarawak. Anak Sabah Sarawak tidak dianaktirikan oleh Malaysia. Next topik ialah kewarganegaraan. Okey. Pentingnya tentang kewarganegaraan, betapa kad pengenalan kita kena jaga betul-betul sebab dia menunjukkan tentang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Kita juga tahu dengan isu ada orang beli IC, maknanya betapa pentingnya untuk kita jaga IC. Kewarganegaraan juga adalah satu anugerah. Ini yang saya ambil dipetik oleh kata-kata profesor tadi. Dan juga kita tahu isu Sabah di mana mereka adalah settlers, banyak yang datang ke Sabah tapi tiada kerakyatan, dan mereka maknanya apabila mereka tiada kerakyatan, mereka tiada keistimewaan untuk sebagai rakyat Malaysia. Okey. Negara kita berbeza dengan negara Amerika Syarikat di mana Amerika Syarikat mengamalkan dual citizenship. Okey, contoh dia apabila Amerika dia contohnya rakyat Malaysia yang stay di Texas, dia adalah negara Texas dan juga negeri Texas. Okey, kalau kita tengok IC kita adalah warga negara Malaysia. Okey. Okey, untuk mendapatkan kewarganegaraan kita ada 3 proses, iaitu operation of law, pendaftaran dan naturalization. Okey. Operation of law maknanya adalah perkara undang-undang lah. So maknanya kita apabila kita lahir sini, kita ikut undang-undang Malaysia, kita automatik kita jadi rakyat Malaysia. Yang kedua adalah pendaftaran. Contohnya kahwin dengan foreigner, orang asing. Contohnya siapa-siapa dikahwin dengan foreigner, maknanya dia perlu berapa syarat-syarat dia stay lama kat Malaysia, maknanya dia dapat kearasan. Dan yang ketiga adalah naturalization, maknanya apabila dia stay dah lama di Malaysia, dia dapat mohon citizenship, tapi dia juga ada proses syarat-syarat yang perlu dilalui. Contohnya kena pandai bahasa Melayu, fasih, dan kena akad sumpah. So dia dapatlah kerakyatan. So betapa kerakyatan ni bukan senang-senang untuk dapat. So kita kena hargai. Last but not least ialah kewarganegaraan kita ada juga kelemahan. Kelemahannya ialah Malaysia tiada sistem yang terbaik untuk tahu, track dan identify orang yang ada warga negara lain, iaitu dual citizenship. Okey. Tentang perlembagaan penyatuan kaum. Okey. Perlembagaan tidak akan terbentuk jika bersatu padu. Ini jelas boleh dibuktikan jika kita mengambil contoh nenek moyang kita. Sepertinya kaum Melayu menolak Melayu Unit kerana mereka tidak mahu orang luar di negara ini dengan senang. Okey. Ini menjadi punca perpecahan kaum dan mereka mencari jalan penyelesaian dan akhirnya mereka bertindak dengan bersatu padu. Maka lahirlah sebuah negara yang bangsanya banyak tetapi mampu bersatu padu. Yang kedua adalah penubuhan negara ini adalah disebabkan kesatuan. Bukti perpaduan yang amat penting ialah kita semua bersetuju untuk membentuk persekutuan itu sendiri. Seperti yang kita tahu, perlembagaan tidak dapat dibentuk dengan mudah kerana ia memerlukan sokongan banyak pihak dengan bersetuju sebulat suara. Jika tiada kesatuan jiwa, perlembagaan tidak akan dapat dibentuk. Jadi ia jelaslah bahawa negara Malaysia ini kawannya bersatu padu dan lahirlah perlembagaan. Okay, kita tengok imbas kembali sejarah negara, kita telah melalui 2 fasa pada tahun 1957 dan 1963. Kedua fasa ini telah jelas menunjukkan penyatuan antara kaum dan kekuatan itu menunjukkan dan mewujudkan Malaysia hari ini. So, betapa pentingnya kesatuan dan untuk membentuk rakyat yang harmoni dan tenteram. Walaupun Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bukan Melayu, Cina, India sahaja, tapi ada foreigners yang kita absorb daripada luar negara seperti Myanmar, Indonesia, tapi kita masih bersatu padu. Walaupun ada berlakunya isu-isu racism, tapi kita still dapat kata masalah ini. Okey. Sebelum itu je
untuk tu je daripada. Okay. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih. Saya ada satu soalan. Setiap negara kita Okey. mempunyai bendera masing-masing. Jadi saya minta kamu terangkan apa maksud jalur gemilang tu dan kenapa pentingnya bendera ni untuk sesebuah negara. Oh, maksud benda. Okey. Bendera Malaysia yang kita dapat tahu. Okey. Setiap bendera kan kita tahu yang setiap negara ni berbeza-beza. So lambang jalur gemilang pada bendera dan menggambarkan satu laluan yang lurus. Okey, kalau kita tengok 14 jalur tu menunjukkan kita terdiri consist of 14 negeri. Warna putih melambangkan keluhuran dan keikhlasan. Warna biru yang dalam kotak tu melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan damai. Warna kuning melambangkan kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. So seperti kenapa pentingnya bendera Malaysia ini menunjukkan betapa identiti kita. Seperti yang kita tahu tadi, perlembagaan Federal Constitution. Kenapa ini penting? Sebab ia ada sebagai satu macam Malaysia. So maknanya apa yang identiti kita, apa yang kita kena tunjuk pada rakyat Malaysia, orang luar negara, apa itu Malaysia. Contohnya bila kuning betapa kesetiaannya pada raja kita. Ini menunjukkan betapa overview tentang Malaysia. Okey. Kita jika maknanya contoh bukan macam bendera saja, contohnya lagu jalur lagu kita, raja kita semua tu menunjukkan identiti apa itu Malaysia. So ini adalah jalur gemilang adalah salah satu identiti Malaysia lah. Tentang uniknya betapa negara kita. Itu je. Okey, terima kasih. Ya, kita boleh tengok kan daripada negara-negara lain pun ada negara yang macam melambak dia punya perlembagaan dia tak guna sistem beraja, ada guna republik. Tak semua negara sama. Masing-masing ada dia punya identiti masing-masing. Okey, terima kasih Azrul. Okay. Grup seterusnya, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Sekejap. Okey. Saya mulakan Manda dengar tak? Dengar. Boleh teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zairuddin Zul Hisham dan rakan-rakan saya, kami akan membentangkan perlembagaan persatuan isu-isu semasa. Sebelum tu saya perkenalkan rakan-rakan saya yang bernama Suzaili Iskandar bin Sadali, Ahmad Daniel bin Ahmad Daya, Nur Najihah binti Zulkifli, Nur Zahri Sofia binti Zainal Abidin, Nur Hazwani binti Nur Zelan, Nur Khalida binti Mansur, Nur Risha Safika binti Mat Rizal, Nur Aina Balkis binti Azmi, Siti Syazwani Syaza binti Muhammad Suzani, Nur Hikmah binti Ahmad Zaki. Okey, saya mulakan ya. Isu-isu perlembagaan Malaysia. Next.
Isu yang pertama, perlembagaan ialah sebuah perjanjian persekutuan tanah Melayu di mana undang-undang tertinggi negara yang dimeterai pada 5 Ogos 1957 sama tarikh dengan kemerdekaan negara kita. Okey, isu yang kedua, isu-isu lain, agama Islam sebagai agama rasmi seperti yang kita tahu dalam Malaysia terdapat banyak jenis agama, tapi Islam juga yang menjadi agama rasmi. Yang kedua, kewarganegaraan. Ketiga, peranan yang di-Pertuan Agong, keistimewaan anak Sabah dan Sarawak, dan perlembagaan dan penyatuan kaum. Di sini definisi perlembagaan adalah menunjuk negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, menjadi dokumen untuk menginstitusikan negara sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, menjadikan lambang dan simbol kemerdekaan. Next. Okey, badan-badan yang berkuat kuasa. Terdapat 3 badan yang berkuat kuasa iaitu Badan Perundangan, Badan Pelaksanaan dan Badan Kehakiman yang berkuat kuasa untuk menjaga dan melaksanakan perlembagaan. Okay, next. Topik pertama, pemindahan perlembagaan. Perlembagaan boleh dipindah atau kekal. Jawapannya boleh dipindah. Dalam 55 kali telah dipindah dan lebih 700 lebih peruntukan perlembagaan telah diubah. Cara membuat pindahan. Simple majority, yang mana majority mudah 112 dari 222 ahli. Yang kedua, 2/3 majority 148 dari 222 ahli dibaca pada bacaan kedua dan bacaan ketiga undian dan dapat persetujuan dua-dua dewan. Yang ketiga, bacaan pertama memperkenalkan pindaan. Dia akan mengusulkan idea-idea perlembagaan yang baru. Bacaan kedua, perbahasan antara parlimen. Satu stage di mana jawatan kuasa sebuah dewan, seluruh ahli Dewan Rakyat jadi ahli jawatan kuasa. Speaker jadi pengerusi mesyuarat. Mereka akan bahas setiap perinci detail peruntukan tersebut, yang mana dia akan berdebatlah dalam Dewan Parlimen pasal tentang idea perlembagaan idea yang baru tu. Okey, yang bacaan ketiga diundi lulus, sekiranya lulus 2/3 atau tidak untuk ke Dewan Negara. 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja, melibatkan Majlis Raja-Raja ada hal tertentu yang digunakan 2/3 majoriti dan perkenan Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja adalah institusi beraja yang ditubuhkan bawah Perkara 38, Perubahan dan Kuasa Raja. Ia juga terdiri daripada raja dari 9 buah negeri dan yang di-Pertua Negeri. Okay, next. Hal-hal yang perlu mendapat 2/3 majoriti dan perkenan dari Majlis Raja-Raja. Yang pertama adalah hak untuk mentadbir negara, iaitu kita kenali sebagai Perdana Menteri. Yang kedua, bahasa Melayu, kedudukan orang Melayu dan anak-anak negeri Sabah dan Sarawak. Yang ketiga, kedudukan negeri-negeri. Yang keempat, pindaan peruntukan Sabah dan Sarawak. Okay, next. Sabah dan Sarawak keadaan yang sangat istimewa kerana diberikan hak memastikan kepentingan negeri dijaga oleh persekutuan. Peruntukan perlembagaan itu dipinda atau tidak akan memberi kesan secara positif atau negatif. Pindaan melibatkan proses integrasi Semenanjung, Tanah Melayu dan negeri Sabah dan Sarawak. 3 cara awal majoriti mudah. 2/3 majoriti atau 1.2/3 majoriti ditambah dengan perkenan Majlis Raja-Raja, peruntukan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan Sabah dan Sarawak, pindaan dalam peruntukan perkara 161. Okay, next.
Seluruh peruntukan boleh dipinda. Peruntukan tradisi iaitu agama Islam, peruntukan asasi dan hak-hak komuniti Sarawak. Yang kedua, penting mempunyai pemimpin yang menghormati institusi warisan dalam perlembagaan. Seterusnya, warisan perlembagaan boleh dipinda mengikut kuasa majoriti dalam Dewan, tetapi peruntukan tertentu hanya boleh dipinda dengan perkenan Majlis Raja-Raja. Yang terakhir, institusi beraja mempunyai peranan tertentu dalam pindaan kepada perlembagaan. Seterusnya, tiga dalam persekutuan. Islam adalah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Tiga perkara meletakkan suatu peruntukan untuk menjamin kedudukan masing-masing. Kedua, menjadikan perasaan dan akidah orang Islam. Yang ketiga, menjamin kebebasan orang bukan Islam. Malaysia sudah menjadi super multiracial yang mana kita boleh lihat sekiranya keluar daripada rumah atau kedai, kita boleh lihat Bangladesh ada, Nepal ada, Thailand ada, Myanmar ada. Dulu India dan China, sekarang dah lebih daripada itu. Okey, yang seterusnya perkara 11. Setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamal agama masing-masing, iaitu hak asasi. Islam dijamin, orang bukan Islam juga dijamin. Seterusnya, tiada kebebasan bagi orang-orang lain untuk mengembangkan agamanya dalam kalangan orang Islam. Islam agama persekutuan, membenarkan orang lain mengamalkan agamanya dibenarkan oleh perlembagaan. Jika berlaku pecah amanah, maka kebebasan orang Islam dan orang bukan Islam tidak dibenarkan. Prinsip ideologi rukun negara sangat penting. Prinsip pertama, kepercayaan kepada Tuhan, supaya seluruh rakyat Malaysia percaya pada Tuhan, tetapi ada kebebasan untuk beribadat bukan sahaja agama Islam tetapi agama bukan Islam. Topik yang kedua, next. Topik kedua, kewarganegaraan. Hak kewarganegaraan. Yang pertama adalah pengenalan. Yang kedua, rakyat Sabah ramai tiada kewarganegaraan. Yang ketiga, dua istilah yang digunakan di Malaysia. Kerakyatan yang bermaksud lahir di negeri rakyat senegara itu. Nationality, tempat dilahirkan ini ialah pengorbanan Raja-Raja Melayu yang terdahulu untuk menyatukan kerakyatan dan nationality. Okey, lepas tu empat cara untuk menjadi warga negara. Operasi undang-undang, iaitu memang keturunan Melayu langsung jadi warga negara. Yang kedua, pendaftaran, yang bermaksud Melayu kahwin dengan orang asing kena daftar. Yang ketiga, naturalisasi, orang Jepun datang Malaysia, suka duduk Malaysia dan nak jadi orang Malaysia. Contohnya yang kita boleh lihat, sekiranya yang berminat main bola sepak, kita boleh nampak player bola sepak sekarang ni macam mana. Okey. Yang keempat, pencatupan wilayah, wujudnya semasa pembentukan Hari Malaysia. Okey. Next. Untuk pendaftaran dan naturalisasi, rakyat perlu angkat sumpah dan boleh diberhentikan kewarganegaraan. Untuk operasi undang-undang boleh diberhentikan apabila warga negara Malaysia mendapat warga negara orang lain. Melakukan tanggungjawab negara lain seperti mengundi, ini dikira dia memansuhkan kewarganegaraan Malaysia sendiri. Yang terakhir, kelemahan sistem yang ada di Malaysia, masih tiada sistem yang boleh mengenal pasti individu yang ada kewarganegaraan negara lain. Okay, next. Isu yang ketiga, yang di Pertuan Agong peranan baginda.
pertama merupakan puncak keadilan kepada keseluruhan persekutuan. Yang kedua, ketua utama negara. Yang ketiga, raja merupakan lambang kepada negara. Raja juga merupakan pemerintah tertinggi angkatan tentera dan mengetuai tentera mengikut situasi tertentu atau keadaan yang memerlukan. Yang seterusnya, melantik ketua polis negara dan memberi pengampunan, memberi hak dan keizinan, merupakan sebahagian daripada parlimen. Seterusnya, mempunyai hak dan kuasa dalam memperuntukkan undang-undang sekiranya berlaku darurat. Dan yang terakhir, melantik hakim. Next, peranan agung dalam perundangan. Yang pertama, tidak lebih 6 bulan, parlimen dan agung akan datang semula untuk baginda bertitah. Dalam darurat pula, baginda mempunyai kuasa untuk membuat undang-undang. Yang ketiga, peranan agung dalam kehakiman. Yang keempat, melantik hakim mengikut nasihat yang diberikan. Seterusnya juga mempunyai peranan dalam pemecatan hakim. Seterusnya, seorang hakim boleh dipecat jika menjadi tidak berwibawa, melanggar etika dan sebagainya. Yang di-Pertuan Agong boleh memberi pengampunan. Okay, next, perkhidmatan awam. Okay. Perkhidmatan awam. Di dalam undang-undang, kuasa yang di bawah yang di-Pertuan Agong tetapi dilaksanakan oleh eksekutif. Yang di-Pertuan Agong akan melantik Pesuruhjaya, misalnya Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya adalah untuk urusan pentadbiran negara. Next. Hak keistimewaan orang Sabah dan Sarawak. Kedudukan orang Sabah dan Sarawak sama, malah lebih dari orang Melayu sendiri. Tanah adat di Sabah dan Sarawak hanya boleh dimiliki anak negeri Sabah dan Sarawak. Mengharapkan pimpinan yang memastikan anak negeri Sabah dan Sarawak ini dapat kedudukan yang istimewa sebagaimana yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang keempat, menjadi dari segi tanah, pendidikan, perniagaan dan perkhidmatan awam. Ini semua dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan. Maka hak bagi anak negeri Sabah dan Sarawak adalah sama. Bahkan ada kalanya lebih kepada negeri Sabah dan Sarawak. Okey, yang terakhir, perlembagaan menjamin sepenuhnya kedudukan anak negeri Sabah dan Sarawak melalui peruntukan yang sama serupa untuk orang Melayu di Semenanjung, iaitu peruntukan 153 Perlembagaan Persekutuan. Next. Punca-punca berjaya menandatangani perjanjian kerana perpaduan dan berjaya kita mengharungi 63 tahun kemerdekaan. Dengan jayanya adalah dengan keadaan sekarang berbanding dahulu adalah lebih baik sekiranya kita bertanyakan kepada orang yang lebih tua. Yang kedua, konklusinya, perlembagaan persekutuan hasil daripada etnik dan perpaduan kaum. Jadi marilah sama-sama kita menghayati bahawa negara ini dibina atas perpaduan etnik negara sendiri. Terima kasih. Okey, untuk soalan untuk grup ni. Okey. Okey, untuk generasi yang muda, lagi muda daripada generasi kita, ramai yang tak tahu apa itu rukun negara. Dan ramai yang tidak mengamalkan apa yang telah termaktub dalam rukun negara tersebut. Jadi, kita sebagai generasi yang selalu ataupun rajin membaca berkaitan dengan rukun negara ni, apa cara untuk kita terapkan rukun negara itu dalam diri generasi yang muda? Sila uraikan pendapat anda. Okey. Rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, kesertaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Okey. Macam mana kita nak terapkan kepada golongan muda daripada kita, betul, Komanda? Okey, kepercayaan kepada Tuhan.
sejak dari kecil lagi anak-anak ini dididik oleh ibu bapa mereka dengan agama. Dalam Malaysia ni memang terdapat banyak agama. Seperti yang kita tahu, Islam, ada Buddha, ada Hindu, ada. Diorang boleh terapkan dengan agama berikut. Sebab dalam perlembagaan pun Islam memanglah agama persekutuan kita. Cuma dia beri kebebasan dengan cara aman dan damai. Okey, kesetiaan kepada raja dan negara. Yang mana sejak dari kecil lagi sekiranya diorang pergi sekolah tadika, diorang akan tahu siapa ketua kelas, siapa cikgu dia, siapa guru dia. Jadi kat situ diorang akan belajar. Dia punya organisasi di situ. So di sekolah juga diorang akan diterapkan dengan kedudukan raja dan diorang berada di negara mana. Di situ diorang akan belajar kesetiaan kepada diorang. Keluhuran perlembagaan. Diorang daripada diorang sekolah rendah, sekolah tadika, sekolah menengah, diorang akan belajar tentang peraturan, undang-undang dan malah ibu bapa diorang juga mengajar peraturan apa yang boleh, apa yang tidak, baik buruknya kan. Jadi kat situ kita boleh lihat perlembagaan dalam Malaysia adalah undang-undang tertinggi. Okey. Di situ diorang boleh terapkan undang-undang di mana diorang akan mengikutlah undang-undang peraturan yang diberikan. Okey, yang keempat, kedaulatan undang-undang. Di situ diorang kena menghormati undang-undang seperti mana yang diorang menghormati bila mak ayah diorang marah, diorang tak bagi buat sesuatu perkara yang contohnya mencuri, mak ayah diorang tak bagi mencuri. So diorang tak boleh mencuri kan. Jadi kat situ diorang akan mengikutlah cara pesanan mak ayah diorang. Yang terakhir, kesopanan dan kesilapan. Sejak dari kecil lagi, atuk nenek kita, daripada orang tua lagi sudah mengajak daripada bayi lagi dia untuk jadi sopan. Macam yelah, bila jumpa orang tua salam. Kalau contoh yang sekolah tadika, bila jumpa mak ayah diorang mesti dah berlari, peluk, salam, cium. Jadi kat situ ibu bapa telah didik budak-budak dengan prinsip rukun negara yang berikut. Jadi kita boleh terapkan lagi dengan membuat kempen macam tu. Kita saling mengamalkan prinsip rukun negara. Macam itulah. Terima kasih. Okay. Terima kasih atas jawapan yang diberikan tadi. Okey, untuk grup yang terakhir pula. Untuk membuat persembahan, presentation. Di situ. Hello, dengar tak? Dengar. Komander, saya minta maaf saya tak boleh buka kamera. Kalau buka auto lag, maaf lah ya. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Azira, anda bersedia? Kejap je, tengah tunggu slide. Hernan. Okey, saya mula ya. Sila. Assalamualaikum dan selamat petang kepada komander dan semua rakan-rakan sekalian. Saya kejap hilang Zira. Nama saya Muhammad Aiman beserta 10 orang lagi saya punya ahli kumpulan iaitu Akmal Syahira binti Muhammad Azmi, Raihana Sofia binti Suhaimi, Nur Azira binti Abdul Rahman, Siti Nur Syafiqah binti Zainuddin, Nur Alisha Nabila binti Muhammad, Arni Nur Iman binti Mustafa, Nur Syamira binti Zainal Abidin, Nur Farihi binti Abdullah dan Azril bin Abu Ghafar. So saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan apa yang kami dapat mengenai daripada video yang kami tonton berdurasi 1 jam 35 minit tu mengenai perlembagaan dan isu-isu persekutuan. Okey, boleh next slide. Next slide Zira. Okey, sebelum saya mula nak cakap apa itu definisi perlembagaan persekutuan, saya akan terangkan secara general apakah itu perlembagaan.
Perlembagaan merupakan satu dasar undang-undang yang menjadi asas kepada pembentukan sesebuah negara. Perlembagaan menyatukan tugasan dan kuasa-kuasa awam di dalam sesebuah negara untuk digunakan ataupun dibahagikan. Perlembagaan ini terdapat dua jenis, iaitu bertulis dan tidak bertulis. Bertulis ni adalah segala jenis undang-undang yang dibukukan atau difailkan dalam satu dokumen, manakala yang tidak bertulis adalah segala undang-undang yang tidak difailkan dalam satu buku. Contoh dia segala keputusan yang diputuskan oleh pihak mahkamah. Di Malaysia, kita mengamalkan perlembagaan bertulis di mana legislatif, eksekutif dan badan kehakiman mendapat kuasa dari perlembagaan. Seterusnya, Perlembagaan Malaysia dikenali juga sebagai Perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi 183 perkara, merupakan undang-undang yang paling tinggi di Malaysia. Ia merupakan satu dokumen yang bertulis yang telah dibentuk berasaskan dua perjanjian persekutuan, iaitu Persekutuan Tanah Melayu dan Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Perlembagaan ini telah pun dirangka berdasarkan atas nasihat Suruhanjaya Reid yang telah melakukan kajian mereka pada tahun 1956, iaitu setahun sebelum kita mencapai kemerdekaan. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada tahun 31 Ogos 1957. Pembentukan Perlembagaan Persekutuan bermula daripada satu persidangan perlembagaan yang telah diadakan di London pada 18 Januari hingga 6 Februari 1956 yang dihadiri oleh rombongan delegasi daripada Persekutuan Malaya yang mengandungi 4 wakil pemerintah, iaitu Ketua Menteri Persekutuan, Tunku Abdul Rahman dan 3 menteri lain serta Pesuruhjaya Tinggi British di Malaya dan penasihat-penasihatnya. Next slide, kita akan masuk kepada proses pindaan ataupun penggombalan undang-undang. Azira. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya saya akan terangkan mengenai proses pindaan perlembagaan, iaitu terdiri pada 3 tahap bacaan, iaitu bacaan pertama, bacaan kedua dan bacaan ketiga. Bacaan pertama ialah proses pengenalan orang undang-undang kepada ahli parlimen. Sebelum itu, orang undang-undang ini ialah nama ataupun kita punya panggilan terhadap undang-undang yang belum diluluskan di tahap parlimen lah. Pada tahap bacaan pertama, tiada sebarang diskusi ataupun perbahasan akan dijalankan. Seterusnya, bacaan kedua, rang undang-undang akan dibacakan dan dibentangkan sekali lagi di dalam parlimen. Namun kali ini, perbahasan perdebatan dibenarkan dan selepas itu, ahli parlimen akan mengundi. Sekiranya mendapat 2/3 daripada sokongan majoriti, perlembagaan undang-undang itu akan diluluskan dan diteruskan. Sekiranya digagal mendapat 2/3 majoriti, undang-undang itu akan terhenti di situ. Setelah mendapat persetujuan pada bacaan kedua, seterusnya undang-undang akan dibawa kepada bacaan ketiga, iaitu dikenali sebagai check dan balance yang akan dilakukan oleh ahli Dewan Negara. Walau bagaimanapun, ahli Dewan Negara tidak mempunyai kuasa untuk membatalkan rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat. Apabila telah mendapat kelulusan dan persetujuan daripada kedua-dua dewan, undang-undang tersebut akan dibentangkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Sekiranya selepas tempoh 30 hari, YDPA masih belum memberi cok mohon, maka undang-undang tersebut dengan sendirinya akan menjadi satu undang-undang yang sah. Lepas tu kita ada 7 elemen dalam perlembagaan yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan kita, iaitu yang pertama, Malaysia sebuah negara persekutuan di mana Malaysia dianggotai oleh 13 buah negeri dan 3 wilayah persekutuan yang patuh dan mengikut perlembagaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, Raja berperlembagaan. Raja menjadi lambang kepada negara kita dan juga menjadi ketua agama Islam dan adat rasa Melayu, namun masih lagi dihadkan oleh perlembagaan. Yang ketiga, demokrasi berparlimen, di mana rakyat boleh terlibat dalam proses pemerintahan negara melalui pilihan raya. Maafkan saya. Selain itu, agama Islam menjadi agama rasmi persekutuan, namun agama lain masih bebas diamalkan tanpa sebarang halangan. Yang keempat, betul. Ketertinggian perlembagaan bermaksud perlembagaan menjadi undang-undang tertinggi dalam sesebuah negara, dan kebebasan undang-undang pula bermaksud setiap
Setiap rakyat berhak mendapat perlindungan undang-undang yang adil dan tiada siapa yang terkecuali dikenakan kesalahan, baik raja, orang-orang politik ataupun semua. Kalau dia buat salah tetap terus kena. Dan juga pengasingan kuasa, iaitu Kerajaan Persekutuan Malaysia menggunakan prinsip pemisahan kuasa di bawah artikel 127 Perlembagaan Persekutuan, iaitu Kerajaan Persekutuan Malaysia, iaitu mempunyai 3 cabang: eksekutif, badan perundangan dan kehakiman. Kerajaan negeri dalam Malaysia juga mempunyai badan eksekutif dan perundangan yang masing-masing. Seterusnya, sebenarnya perlembagaan negara ni boleh dipinda oleh ketua kerajaan, iaitu Perdana Menteri, dengan persetujuan ahli parlimen dan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Sehingga kini perlembagaan negara kita telah dipinda sebanyak 55 kali dan telah melibatkan lebih daripada 700 peruntukan perlembagaan persekutuan. Antara perlembagaan yang telah ditunda ialah bidang kuasa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu yang telah dilakukan oleh Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir. Pindaan ini menyebabkan bidang kuasa YDPA dan Raja-Raja Melayu terhad. Contohnya, YDPA tidak lagi mempunyai kuasa untuk menolak undang-undang, sebaliknya hanya mampu melewatkan tempoh pengesahan undang-undang, dan Raja Melayu kini berhak didakwa di mahkamah. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada cara mendapatkan kerakyatan. Kita ada 4, iaitu penguasaan undang-undang, pendaftaran, naturalisasi dan pencantuman wilayah. Penguasaan undang-undang ni apabila seseorang itu lahir di Malaysia dengan salah seorang ibu atau bapanya adalah warga negara ataupun masa tetap di Malaysia. Contohnya macam kita lah, yang memang nenek moyang kita semua memang asal pada Malaysia, so kita lahir memang kita dah warga negara Malaysia, so tak ada masalah. So kedua, pendaftaran ini seseorang yang berkahwin dengan warga negara Malaysia ataupun yang telah bermustastin selama 2 tahun sebelum tarikh permohonan. Contohlah tiba-tiba saya ni ada jodoh kahwin lah dengan Lisa Blackpink tu, dia pun bolehlah mendaftar jadi kita punya rakyat Malaysia, tapi dengan syarat dia kena duduk kat Malaysia 2 tahun sebelum tu. Naturalisasi ni pula apabila contohnya orang main bola tu kan, macam dia cakap tadi yang Muhammad Sumareh tu, dia dah duduk kat Malaysia, dia pun tahu apa itu bahasa Malaysia, so dia pun boleh memohon untuk menjadi rakyat Malaysia. Dan sekali pencantuman wilayah ini apabila satu wilayah diterima masuk ke dalam Malaysia, contohnya Sabah dengan Sarawak. Lepas tu kehilangan taraf, lepas tu rakyat Malaysia pun kita boleh kehilangan taraf lah daripada 2 sumber, iaitu penolakan dan pelucutan. Penolakan ni pula, macam kita tahu Malaysia ni kita tak boleh ada 2 kerakyatan, so apabila kita ni dah ada kerakyatan negara lain, contohnya kita pergi bekerja dekat UK, so kita nak jadi rakyat UK, so automatiknya kita kena tolak ataupun terlucutlah kita punya kerakyatan Malaysia. Lepas tu pelucutan ni pula, bila kita dah jadi rakyat luar ataupun kita telah mencemarkan nama negara, contohnya orang-orang yang terlibat dengan ISIS ke Daesh tu, dia boleh dibuang negara lah, macam tu. Seterusnya, ada lagi ke tak ada kan? Maksud antara perkara yang menjadi perbahasan hangat ramai ialah perkara 153. Perkara 153 ni ialah Perlembagaan Malaysia yang memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kedudukan istimewa Melayu dan penduduk asli di mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah komuniti lain, dan seterusnya menentukan cara untuk melakukannya, seperti mewujudkan kuota untuk masuk ke perkhidmatan awam, beasiswa awam dan pendidikan awam. Lanjut kata lain, memang apa-apa kita kena dahulukan Melayu dengan Bumi Putera. Contohnya masa UiTM, memang Melayu dengan Bumi Putera je boleh masuk. Namun begitu, pengkritik melihat ini sebagai pengkritik mengkritik ini kerana menganggapnya menunjukkan isu perkauman, sebab kita macam mengutamakan satu kaum sampai bukanlah meminggirkan, cuma kita tak priority ada etnik punya interest lah. Lepas tu pula kita pula ada lepas tu melalui perkara 153. Okey dah. Lepas tu melalui Perjanjian Malaysia pada tahun 1963, perkara 18 bagi Sarawak dan perkara 20 bagi Sabah telah ditubuhkan. Ini menjadikan kedudukan Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan Persekutuan dilindungi oleh Yang di-Pertua Negeri masing-masing. Apa-apa kaitan ataupun
hubungan ataupun kita punya urusan dengan ahli yang luar, dengan Sabah Sarawak ni memang kita kena deal dengan dia punya yang di Pertuan Negeri. Macam tu. Dan pindaan perlembagaan pula hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan daripada kedua-duanya. So kesimpulannya, perlembagaan persekutuan ini menjadi rujukan utama untuk semua pihak dalam pembentukan Malaysia. Kita sebagai rakyat Malaysia wajib mematuhi dan menghormati perlembagaan persekutuan. Kedudukan tertinggi dalam perlembagaan pun telah dikukuhkan dengan menjadi perkara ketiga yang terkandung dalam rukun negara, iaitu keluhuran perlembagaan. Akhir kata, negara tanpa perlembagaan ibarat pokok tanpa akar. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih untuk grup yang terakhir. Okay, saya ada soalan. Bagaimana yang kita tahu, yang di Pertuan Agong juga mempunyai peranan untuk mengisytiharkan darurat. Kan? Bagi sekarang ni, untuk seluruh negara, boleh katakan seluruh negara di dunia terjejas akibat COVID-19 dan masing-masing ada mengamalkan pergerakan kawalan perintah kawalan pergerakan, maaf saya. Jadi ada negara juga yang mengisytiharkan negara mereka darurat. Tapi kenapakah Malaysia tidak mengisytiharkan negara, kenapa yang di Pertuan Agong tak isytiharkan negara kita sebagai negara darurat dan hanya melaksanakan PKP dan sebagainya? Okey, terima kasih untuk soalan tu. Sekejap bagi saya fikir. Okey, boleh. Apa tadi? Macam kita tahu sebelum ni kan kecoh yang pasal ada desas kata Malaysia dia nak kena darurat pasal politik tu kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok balik pula memang tak boleh pun darurat tu because of politik. Tapi dia boleh jadi darurat because of ekonomi, sebab kita tahu macam dalam masa PKP yang ekonomi macam kita punya ekonomi ni macam merundum teruk. So kita boleh je untuk nak umum darurat, tapi YDPA dia tak umumkan sebab kita tahu bila darurat ni kita kena lockdown, and bila kita lockdown kita duduk dalam rumah, so every punya like business punya operation ke semua tu tak boleh dijalankan. So lah ekonomi kita dah makin teruk, so kalau kita buat darurat lagi lah teruk. So orang fikir in term of ekonomi lah untuk nak menyelamatkan pendapatan Malaysia macam tu. Dan itulah, apa soalan lagi yang belakang tak lupa lah, saya lupa. Kira adakah dengan pengisytiharan darurat tu boleh menghilangkan penyakit COVID-19 pada masa kini? Boleh mengurangkan. Saya rasa kalau ada darurat ni secara tak langsung memang dia dapat mengurangkan, sebab before this kita tengok pun dia tak ada darurat pun, kita ada lockdown tu pun dah memang dapat kita flatten the curve lah. Tapi sekali lah saya rasa bila dah jadi keadaan macam ni, dia macam ada conflict of interest lah, yang mana kita nak dahulukan kesihatan ataupun ekonomi. Tapi saya rasa ekonomi lah kot harus didahulukan, sebab kita nak beli PPE ke, kita nak buat apa tu vaksin pun kita kena duit. So bagi saya it was a good move lah, sebab YDPA tu tak isytiharkan emergency lah. Okay, thank you. Okay, thank you. Betul lah, kita ada kesan buruk juga kenapa kita isytiharkan darurat. Jadi bukannya darurat ni bukan dia boleh isytiharkan daripada YDPA ni, bukan daripada dia saja, dia kena daripada Perdana Menteri juga, dan dia kena, bukan kuasa mutlak tu bukan daripada YDPA. So benda ni bukannya kita boleh minta sewenang-wenangnya darurat untuk sesebuah negara. Okay, Komander Aiman boleh teruskan? Okay. Sekarang dah habis semua presentation. So far alhamdulillah. Walaupun ada yang tiba-tiba sangkut tadi, muka frus, tak apa. So far, apa yang korang dapat ni semoga dapat diterapkan untuk generasi akan datang. Jangan just lepas present habis lepu terus. Kita tanam dalam hati, dalam minda kita, macam mana kita nak sayang negara kita, macam mana pahlawan-pahlawan zaman dahulu untuk memerdekakan negara kita. Sampai sekarang kita rasa macam kita ni ada kebebasan sedikit saja kebebasan. Walaupun kita terperap dalam rumah, adalah juga sedikit kebebasan tersedit. Yes. Daripada apa patriotism ni, saya harap korang semua dapat sedikit info ataupun
ilmu berkaitan perlembagaan di negara Malaysia. So daripada saya tak ada apa-apa. Komandan Hana ni ada nak bagi tahu apa-apa ke? Cuma macam ni lah, kalau untuk macam isu perkauman tu yang kita boleh nampak orang semua tegur kita sebab untuk UiTM paling tak fair sebab memang untuk orang-orang Bumi Putera dan Melayu sahaja. So janganlah kita kat luar nanti cakap, aku duduk UiTM ni memang untuk majukan orang Malaysia je. Mentang-mentang kita ni ketua, jangan kita bangga macam orang Malaysia je boleh naik. Sedangkan kita pun boleh juga macam janganlah jadi resis. Lepas kita keluar UiTM ni pun kita akan bekerja dengan diorang juga. So jangan dengan platform kita kat sini, kita diberi peluang untuk dapat belajar. Kita tahu kalau kat UU yang lain, bukan senang untuk dapat grade yang tinggi. Sebab Chinese, kita tahu kan Chinese memang STPN diorang yang conquer. And ada lagi yang untuk Indian pun ada juga yang belah-belah yang diorang conquer. So kita ada kelebihan masing-masing. Jangan kita gunakan nama UiTM ni sebagai kita nak bangga diri, tapi kita untuk gunakan UiTM ni sebagai platform kita untuk maju ke depan. Itu je daripada saya. Okey, sebelum saya akhiri kita pada ada apa-apa soalan? Tak kisah pasal pasal presentation tadi ke, pasal core ke, boleh je tanya. Semua tak sabar nak balik dah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, jangan lupa list nama grup orang, nama ahli grup yang dekat email kita, and then attendance yang boleh sign. Semua dah sign kan attendance? Dah Komander. Okey, bagus. Okey, daripada saya tak ada apa-apa dah. Okey, dah akhiri kita punya Google Meet hari ni dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okay, dah boleh left meeting ni full lah, nak laju. Oh laju. Happy New Year. Okay, Happy New Year juga untuk semua. Kata pull up. Semuanya. Terima kasih Komander. Assalamualaikum. Salam. Selamat tahun baru. Alright. Siapkan assignment masing-masing. Jangan pergi kelab lah. Okey, terima kasih. Sama. Waalaikumsalam. Thank you. Cucu juga assignment jangan lupa. Komander.